Sebagai seorang ayah, memang kita very proud of her lah. Pak, ada orang tu dia tak mau nasi, makcik ni tak mau nasi. Dia nak telekung dia nak telekung. Maka saya suruh anak saya, bagilah telekung awak tu kat dia. Dia selalu suruh saya tenang dan sekali-sekali jangan nangis. Itulah pesanan dia selalu daripada saya. Dan selalu dia akan kata, insya-Allah dia akan selamat. Itulah kata-kata dia pada saya lah. Berkenaan tentang anak saya Nurul Ain binti Harun. Dia berkenalan dengan jejaka Palestin lebih kurang 7 tahun yang lepas lah. So perkenalan tu taklah saya tahu sebanyak yang lebih terperinci. Tetapi Nurul Ain bawa jejaka yang sekarang ni suami dia datang ke rumah saya untuk mengenal jejaka Palestin tu. Dari situ saya dapat melihat tingkah laku, sifat-sifat jejaka itu seorang Muslim yang baik dan begitu jujur dengan kata-kata. Maka dia pun telah berkata kepada saya satu hari dia akan datang untuk meminang mengikut tradisi orang Melayu di sini. Tapi alhamdulillah saya pun terima lamaran dia kemudian. Dan begitulah sampai ke detik dia diijab kabulkan. Dan alhamdulillah mereka bahagia berdua. Sebagai orang Melayu, mengharapkanlah yang bakal menantu saya, begitu juga dengan isteri saya, nakkanlah orang Melayu juga. Tetapi Allah yang menentukan segalanya. Maka kami terima dengan lapang hati lah. Tak ada masalah bab tu, yang penting dia beragama Islam. Pastinya sebagai seorang ayah dan seorang ibu, apalagi adik dia, Putri Dania Christina, begitu runsing dengan keadaan. Tetapi apabila melihat dalam video yang dipostkan dalam FB, dalam TikTok, dalam YouTube yang ada, itu buat kita sejuk hati. Sebagai seorang ayah, melihat dia boleh berkebajikan walaupun keadaan yang getir di sana. So, sebagai seorang ayah, memang kita very proud of her. Dan setiap hari kita akan buat panggilan atau dia akan buat panggilan untuk bertanya kabar, keadaan keluarga di sana. Hampir satu hari kadang-kadang 2 kali atau 3 kali. Tapi selalunya memang kecewa lah, susah nak dapat. Ada satu ketika hampir 2 hari tak dapat panggilan apa berita dari beliau. Itu buat jadi gundah dengan keadaan hati lah, risau. Tapi alhamdulillah hari yang ketiga dapat buat panggilan pukul 10 malam. Akhirnya hilanglah perasaan tu. Kalau fikir-fikir dengan keadaan, dengan kenyataan di akhbar, perkataan genosid tu seolah-olah nak menghapuskan semua umat di sana, maka itu menggetirkan kami lah. Kan, jadi saya mengharapkan ialah daripada siapa saja rakyat Malaysia, tak kira siapa, mendoakanlah keselamatan anak saya. Anak saya ni setelah berkahwin, dia duduk bersama dengan kami berduaan dengan suami isteri. Tapi akhirnya untuk mencari rezeki yang lebih sempurna, maka dia migrate ke Dubai. Dia bersama hanya suami dia yang pergi mula-mula. Kemudian baru ditiruti oleh Nurul Ain. Maka apabila disampai di sana dengan keadaan yang begitu dah tenang, I think dia punya rezeki dah bertambah sedikit. So dia teringinlah nak pulang ke kampung, iaitu kampung dia di Palestin. So untuk apa lagi,
anak saya teringin sangat nak menjumpa mertua dia di sana dan keluarga di sana. So akhirnya dapatlah dia sampai ke Palestin, di Gaza sana. Ini kali pertama beliau dapat berjumpa dengan keluarga suami dia lah. Dengan kedatangan beliau di sana disambut seperti pengantin baru. Begitu hebat dia boleh tengok video-video dia, gambar yang dihantar. Tetapi akhirnya kemudian disambut pula dengan bom-bom daripada pihak Israel. Dan kerana bom-bom tertentu, begitu banyak juga ahli keluarga sebelah suami dia telah gugur syahid. Dan baru semalam dapat berita, dia sendiri panggil, mengatakan lebih kurang pakcik kepada suami dia telah gugur syahid di waktu sedang buat roti untuk dibagikan kepada rakyat di sana. Terus terang bagi saya adalah orang yang paling gembira sekali. Apalagi di tanah Palestin bukan senang orang nak masuk. Dan apabila dia nak pergi ke Gaza untuk menjumpakan keluarga, iaitu mertua dia dan keluarga-keluarga di sana, saya adalah orang yang paling gembira sekali. Yalah, kita tak tahu, ingatkan keadaan begitu tenang. Tetapi rupanya Allah dah tentukan bahawa dia kena berada di sana dalam peperangan ni lah. Terus terang, sampai saya terlupa, tak teringat tentang hari jadi beliau pada 11 Oktober. Tapi hari keesokan dia, saya hantar WhatsApp dekat dia yang saya mohon maaf terlupa sebab teringat sangat keadaan yang begitu getir dekat sana. Langsung tak terfikir dengan keadaan tarikh hari jadi dia. Saya mohon ampunan maaf pada dia that papa terlupa, sampai terlupa dengan keadaan. Alhamdulillah anak saya ni, kalau dilihat daripada video-video yang dia postkan, dia jati diri dia begitu kuat. Dan saya yakin oleh kerana Allah telah tentukan di Malaysia sini, di waktu dia kecil dia begitu bergiat, cukup minat sangat dalam pertahanan diri, iaitu taekwondo. So sampailah akhirnya dia dapat tali pinggang hitam dan dipanggil untuk serap ke dalam national squad. Tapi sayanglah cita-cita dia tak tercapai, kaki dia retak dan dia yakin kaki dia akan pulih, tetapi it takes a long time, makan masa yang begitu panjang. Akhirnya dia menjadi coach lah, maksud saya melatih orang untuk taekwondo lah. Dan begitu juga dia telah menjadi sukarelawan jika ada apa-apa bencana di Malaysia ni. Alhamdulillah dia dapat pergi, umpama macam di banjir begitu dahsyat di Kota Baru, di Kelantan, di Kelantan, maka dia juga ada kat sana dan dia cukup prihatin dengan keadaan di sana. Hingga satu hari dia call saya, "Pah, ada orang tu dia tak mau nasi, makcik ni tak mau nasi. Dia nak telekung dia nak telekung." Maka saya suruh anak saya, bagilah telekung awak tu kat dia. So dekat situ saya tahu, saya nampak dia punya kekuatan jati diri dia. So alhamdulillah dengan keadaan yang pengalaman dia dekat sini, dia atur oleh Allah untuk sampai di Gaza untuk beramal bakti rupanya. Alhamdulillah, saya, keluarga saya begitu prihatin. Tak kira lah sebelum atau dalam keadaan sekarang ni. Saya mempunyai satu keluarga yang begitu akrab. So apa jua keadaan sebelum dan sekarang, kalau dengan sekarang lagilah menambah prihatin. Begitu juga dengan kawan-kawan dia. Dan saya telah didik anak saya ni, dia mempunyai kawan yang banyak. Setiap kawan dia, kalau dia nak tidur ke rumah kawan dia, saya tak akan bagi. Kalau kawan dia mesti tidur di rumah saya. So saya didik dia bab macam itulah. Dan alhamdulillah
Dengan keadaan yang saya nampak terbukti, dia membesar dengan punya jati diri yang baiklah. Dia selalu suruh saya tenang dan sekali-sekali jangan nangis. Itulah pesanan dia selalu daripada saya. Dan selalu dia akan kata, insya-Allah dia akan selamat. Itulah kata-kata dia pada saya lah.